Hello guys, Assalamualaikum. Welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, hari ni adalah kisah seram subscriber Malam Podcast, dan hari ni kita ada someone on the line, tapi sebelum tu jom guys kita layan the intro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم. Alright guys, welcome back. So sebelum kita mulakan, aku just nak remind pada korang yang kita orang dah available di Spotify, Apple Podcast dan also di Google Podcast. Korang boleh cari The Segment Podcast. Dan guys, right now The Segment, korang dah boleh join The Segment as the Segment membership, okay? Basically the details is like, you know, korang join as a membership serendah RM5 sebulan. Show your support to The Segment, and probably in the future The Segment kita akan upgrade our equipments, kita akan upgrade our shows untuk korang semua, okay? So guys, macam aku cakap tadi, malam ni kisah seram subscriber Malam Podcast, dan kita ada someone online yang pernah call kita juga sebelum ni, dan tak lain tak bukan, kita persilakan Cik Ain. Hello, Assalamualaikum Cik Ain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Oh, 11.50 malam ni kan. So basically Ain, kalau Ain tahu if you perasan dekat you punya video sebelum ni, kita dapat banyak sangat komen. Banyak sangat komen yang request untuk Ain buat part 2. You know, even sampai sekarang komen-komen tu tetap masuk, and dah sampai orang kata jari ni dah naik penat lah, orang kata nak reply ni kan, tak tahu nak reply apa kan, sama ada nak reply okay ke, insyaAllah ke, coming soon ke, orang kata dah sampai tak tahu nak reply apa dah sebenarnya kan. So you sangka tak sebenarnya dapat respon yang macam ni? Actually I memang tak sangka, sebab nak kata macam ni, bila I ada baca juga tau sebab I suka dengar balik something yang benda yang I record. So macam bila I dengar balik dan I baca balik that dia punya feedback, I rasa macam wow, akhirnya aku boleh macam ni I impressed sebab orang boleh faham cerita I. Sebab sebelum ni I rasa macam sebab I pernah macam ada sejarah lah pasal presentation ni kan. I present then somebody tu dia cakap apa yang you cerita ni, apa yang you cuba set up ni, kata macam you tengah cakap shot sendiri ke. I macam okay, pandai aku memang dah takkan hadap lagi apa-apa presentation. So basically you dah counter you punya, orang kata punya phobia, punya ketakutan tu dekat channel The Segment for the first episode. Alhamdulillah, thank you so much, dan congratulations sebabkan ramai peminat you sekarang ni. I think kalau you buka channel YouTube you sendiri pun, I rasa silap-silap dah ramai gila subscriber sekarang. Okay, so Ain, basically berapa banyak cerita yang Ain agak-agak nak kongsikan dengan The Segment? Malam ni I ada 3 cerita yang I nak kongsikan. Wah, 3 cerita guys. Banyak tu guys cerita dia, 3 cerita dia. Okay Ain, tanpa membuang masa, jom kita gerak dengan episod ataupun cerita yang pertama. Okay, cerita yang pertama ni, benda ni jadi kat Malaysia. So, ini adalah benda, nak kata macam ni, first time I nampak secara live macam mana proses minyak dagu tu dihasilkan. Oh, minyak dagu. Okay, alright. Ya. Okay, so
sebelum ni I memang tak tahu. Yang I tahulah kalau macam just baca-baca atau dengar daripada apa yang orang share, macam minyak pengasih, minyak macam apa nak kata orang minyak, things like macam cerita-cerita mistik ni lah. Tapi untuk minyak dagu, I rasa macam benda ni macam like macam please lah, minyak dagu macam mana nak dapat yang minyak dagu tu. Jadi macam tak percaya. So what happened, benda ni terjadi dekat I masa tu I berumur 20, which is I ada kenalan lah, which is I dapat berkenalan dengan satu keluarga ni, iaitu orang asli yang ada di Tapah, Kuala Lumpur. Dia bukan Muslim. So masa tu macam mana I boleh kenal dengan keluarga ni, because bapa I dulu dia suffer sakit selama 3 tahun. So kita orang ikhtiar buat macam-macam cara berubat, baik moden, Islam, cara Islam, cara ubat kampung. So ini antara salah satulah ikhtiar kami, cara guna orang asli. Okay. So masa ni kejadian ni jadi, which is arwah bapa I tu dah meninggal, dah pass away, tapi I still boleh contact dengan mereka lah, sebab anak dia pun masa tu ada sama-sama ambil course dengan I during dekat NIOSH. So then malam tu I bermalam kat rumah dia, sebab besok tu kami plan nak hiking dekat Gunung Irau. So kami minta tolong ayah dia lah untuk jadi guide kami. Actually sebab kumpulan kami pun tak banyak, dalam 5 orang. So then just I prepare from one day before lah, yang kawan-kawan yang lain tu diorang akan gerak besok macam tu. So I pergi, sebab I je yang ada kenderaan dengan kawan I ni. So I willing lah nak bermalam dekat rumah dia satu malam. So then what happened, nama kawan I ni Zuzila Lani. So I panggil dia, orang masa tu Zuzila Lani ni nama Muslim dia sekarang lah, dia dah convert. Dulu orang panggil dia Susi macam tu. So Abah Susi ni I panggil ayah dia Abah, tapi orang lain panggil Tok macam tu lah, sebab dia antara nak kata maybe ketua dalam kumpulan suku kaum tu. So then nak disingkatkan cerita, malam tu I just lepak dengan dia. Macam perkampungan orang asli ni, masa tu dia belum convert lagi. Dia just rumah yang I don't know, macam dia rumah-rumah yang pakai buluh tu je. Tapi rumah yang rumah kawan I ni dia besar sikit lah, sebab maybe dia pangkat ketua kan, so besar sikit, ada beranda, so best sikit lah. So then abang pukul lepas makan malam dalam 7.30 macam tu, I dengan kawan I ni just duduklah dengan Susi ni, duduk dekat dia punya ruang tamu. So diorang pun masa tu tak ada TV lagi. Jadi kita orang macam borak-borak sembang, prepare untuk barang-barang nak pergi hike besok. Tiba-tiba ada macam kawan, mungkin lah orang kampung kat situ jugalah, dia panggil abah lah, dia panggil. Then dia cakap it's like macam dia punya reaction tu macam bisik-bisik, tapi something good news lah, nampak reaction dia kan. So abah ni macam okay, kalau dia bagi arahan tu macam kau tengok tempat tu, kalau okay aku akan datang, dia kata macam tu. Tapi kau make sure dia okay, malam ni kita kena buat. Dia macam sound dia dari macam tu lah abah tu cakap. So I pun macam I weird, tapi I fikir tak apalah, tu hal dia orang, I tak nak masuk campur. Tapi yang I tahu, abah ni memang dia boleh macam ubatkan orang lah. Dan apa yang I faham kan, kalau untuk cara orang asli punya berubat, if situation ni kalau macam orang kena sihir, so dia akan berubatkan some patient tu. So nanti dia akan tanya kita balik, is it kita nak
hantar balik ke tak. Tapi normally pada diorang punya culture, diorang akan hantar balik kalau ikut kepada mereka punya sikap lah. Tapi case lah macam dia dah convert ataupun atas permintaan kita, tak payahlah jangan ni, so dia akan turut. Ataupun dia macam dia dah convert Islam, dia dah takkan nak hantar balik dah. Tu cara orang asli punya yang I tahulah. So then I pun macam malam ni macam diorang ni macam ada kerja. I masih terfikir lagi daripada perbualan tadi. So tiba-tiba kawan I ni Susi, kau nak ikut tak malam ni? Lepas tu ada buat apa? Lepas tu dia kata, bapak aku ada kerja. Dia kata, okey, kerja apa? Kau ikutlah, nanti mesti akan jadi kenangan seumur hidup kau. Tapi aku nak bagi tahu kau sesuatu. Dia kata, kau jangan baca apa-apa selama benda ni terjadi. I cakap baca contoh macam perlindungan lah, ayat-ayat suci. Dia kata lepas tu kenapa? I cakap, dan dia kata nanti benda ni tak jadi. Kata macam tu. Okay. I kata macam, cuba kau bagi tahu aku apa yang kau nak buat. Adalah, tapi benda ni susah jadi, susah nampak. Dia kata okay lah. Then I pun macam nak ikut ke tak nak. I fikir macam pasal I risau apa tau. I risau kalau macam dia kata apa-apa pun jadi, jangan baca apa-apa. I risau tentu. Anything kalau tiba-tiba ada benda cekik I, takkan nak diam je. Dia cakap Okay. I fikir dalam hati, in case kau jadi apa-apa kat aku, memang aku baca je, aku nak hantar lah dalam hati kan. Tapi I nak ikut sebab masa tu I punya semangat nak tahu tu macam apa diorang nak buat ni, apa diorang nak buat. Then bila dalam perjalanan tu disingkatkan ceritalah, dalam perjalanan daripada perkampungan orang asli tu nak pergi kampung sebelah. Rupanya diorang nak pergi kampung sebelah, which is kalau macam siapa pernah pergi Kuala Lumpur Tapah Perak, dia ada satu tempat macam perkemahan lah kat situ. So nama kampung tu Kampung Batu 7. Nama seingat I lah, benda ni dah agak lama dah. Okay, I pergi ke kampung tu dengan diorang ni, dengan Abah, dengan Susi, dengan I, 3 orang ni. Kita orang jalan kaki. Which is jarak perjalanan tu 800 ke 1 kilo daripada kampung tu. Memang menampak lah. Tapi malam so separuh perjalanan tu yang I notice Abah tu dia dah start tutup dia punya torchlight. So memang dalam perjalanan tu memang Allah, tak tahu lah nak cakap apa. Macam reda je lah. I memang tak lepas daripada tangan Susi tu. I takut anything happen. Yang paling I takut kalau terpijak ular ke, terpijak macam something yang berbisa kan. Tapi bacat tu memang I dah kena. I dapat rasa. Tapi I reda je. So sampai je dekat kawasan tu, kira macam hutan small sikit lah. Bila I keluar daripada semak-semak tu, I nampak depan kira macam dalam 20 langkah macam tu adalah kawasan perkuburan Islam. Kat situ, rupanya diorang nak pergi sini. Dan apa yang surprise diorang pergi kat situ, rupa-rupanya ada satu kubur baru, di mana dalam kubur tu adalah wanita yang meninggal dengan anak sulung dia yang masih dalam perut. Okay. So I masih tertanya kenapa benda ni sangat berharga bagi diorang. So then bila dia tunggu I stay kat situ, kira macam kami macam seolah-olah pergerakan kami tu macam pencuri tau. Macam tak nak orang nampak. Kalau tidak benda tu tak jadi. Gitu. So okay, bila dah tengok semua dah line clear, duduk dalam 20 minit macam tu, so semua dah macam dah clear dah, tak ada siapa-siapa lalu lalang apa semua. Rupa-rupanya orang yang inform Abah tu tadi, dia dah ada dekat sana. Dia dah siapkan barang-barang dia semua. So daripada tu I just duduk dengan Susi kat semak tu. Tapi dia macam
dekat lagi dengan kubur tu. Dalam 5 langkah macam tu kami dah boleh nampak diorang punya kerja. Disingkatkan cerita, diorang gali kubur ni. Diorang gali balik kubur ni. Yes, diorang gali Abah dengan dia punya, orang dia lah, senang cerita kan. Dia korek balik kubur ni. Dia korek balik kubur ni sampailah nampak jenazah tu. So, apa yang I nampak, Abah ni turun. Dia masa tu dia pakai seluar pendek dengan kain plekat. Lepas tu baju dia baju macam just baju zaman dulu, warna coklat-coklat, warna kulit macam tu. So dia ambil kain plekat dia ikat dekat kepala dia. Lepas tu dekat seluar poket dia tu dia keluarkan macam some like macam buku kecil macam tu. Lepas tu kedudukan Abah tu dekat dalam kubur tu, dia dekat kepala jenazah. Dia dekat bahagian atas tu lah. So dia buat, so apa yang masa Abah tu tengah angkat jenazah, yang tu I lemah semangat sikit sebenarnya. Yang tu memang mulut I memang dah nak start nak membaca dah sebenarnya. Seriously. Masa tu dia nak angkat jenazah tu, tak bau, mungkinlah bau tu jenazah tu dah nak start proses mereput kan. Dan lagi bila I dekat lagi, I tengok keadaan perut jenazah tu dia kembung tau. Which is macam maybe tu dah start proses pereputan lah tu. Sebab anak dia tu kan still dalam perut lagi kan. So what happened, Abah tu dia buka kain kafan bahagian kepala tu. Dia nampakkan muka. Tapi just sampai leher saja. Dia buka ikatan ke atas. Lepas tu dia buka. Then dia ambil buku tu, dia buka, dia baca. Dia baca mantra yang I pun tak faham apa dia baca. Macam tak ada langsung sound bahasa Melayu dia. Memang dia punya own bahasa lah. So bila dia baca dalam setengah jam macam tu, dia keluarkan botol. Dia minta botol daripada pembantu dia tu. Kecil je botol dia. Lepas tu dia tadah botol tu dekat bawah dagu tu. Bawah dagu jenazah tu. Then dia keluarkan lighter tu, lighter yang biasa, yang normal, tapi dia ikat dengan tali warna merah, kain warna merah, lighter tu. Lepas tu bila dah bacaan dia habis, dia start bakar. So dia bakar tu around dalam 50 ke 20 minutes macam tu lah. Actually dia tak ambil banyak pun minyak tu sebenarnya. Dia ambil dalam 2-3 titik je, lagi pun botol dia kecil. So I tengok macam, inilah yang dikatakan minyak dagu. Kata macam, I fikir kan, proses pembuatan dia tu macam, wow. Okay, memang betul-betul daripada orang mati. Memang tak ada orang nak willing nak bagi dagu dia nak bakar macam tu hidup-hidup. Memang betul daripada orang mati. So sangat creepy masa tu cara dia bakar. Then what happen yang paling I sampai macam terduduk. Masa tu kita orang dalam keadaan macam merangkak. Macam bila kita orang tengok, sebab memang pergerakan kita orang kena hati-hati. Tak boleh too much banyak pergerakan semua. So lepas dia dah habis dia bakar, dia tutup lighter dia dapat minyak tu dia dah tutup. Tiba-tiba tadi dia buka mata. Dia buka mata. Lepas dia settle bakar, dapat minyak, tutup botol tu, dia buka mata. Jenazah tu buka. Astaghfirullahaladzim. Yes, jenazah tu. And then what happened, tubuh jenazah tu seolah-olah macam meronta. You know, like macam dia nak keluar atau dia nak, I don't know, tapi dia meronta. So what happened, Abah tu dia tekan kepala jenazah tu, and then dia baca there is something.
tu jenazah tu tutup balik mata. Benda tu terjadi a few, nak kata dalam 20 saat macam tu lah. Tapi ya Allah, I lemah lutut masa tu bila tengok tu, ternampak keadaan tu. That's why I tidak macam ya Allah, I kata macam apa benda gila aku tengok hari ni, ya Allah. Kata macam ya Allah lindungkan aku. Tapi I baca dalam hati, I tak cakap, I takut bila I baca benda tu, I takut bila I baca ayat suci lah, I takut benda tu lagi kan dia berlompat-lompat yang kata pingsan I kat situ. So then bila dia dah dia dah ditutup balik I mean dia punya kain kafan diikat balik dan dia timbus balik macam biasa. So benda tu dan kami pun balik. Bila sampai kat rumah, abah ni dia bagi air, macam satu jug lah setiap seorang, I dengan anak dia, dengan Susi. So separuh daripada jug tu dia suruh basuh kaki, lepas siap dengan basuh lap muka apa semua dengan air tu lah. Lepas tu separuh lagi dia suruh minum. So lepas benda tu settle, kita orang pun masuk dalam rumah. So dia suruh I dengan Susi duduk dekat ruang tamu tu. Duduklah kami duduk. So abah pun dia ambil dia ambil jarum. So dia duduk depan kami. Benda tu dah sesampainya kat rumah, I perasan yang waktu tu dah pukul 1 pagi macam tu lah, 1:30, 1:40 macam tu. Benda tu memang tak terasa sebab yelah gelap kan. Lagipun dengan benda yang jadi tadi, memang I tak tengok jam. I cuma tahu I tak nak, besok I tak nak hiking. I fikir macam tu je. I terus nak balik KL. So what happened, abah tu ditunjuk dekat I. Ain, dia kata, kau tahu ini apa? I cakap minyak, I kata. Lepas tu, ini minyak dagu, dia kata. Okay, minyak dagu ni kesan dia, kalau kau calikan dekat orang, contohlah kalau kau calikan dekat bos kau, dia kata macam tu, apa yang bos kau ada semua dia bagi kat kau. I cakap macam okay, dia kata. Lepas tu I tanyalah, is it dia sama dengan minyak pengasih? I cakap macam tu. Lepas tu bukan, minyak pengasih tu lain. Dia kata minyak pengasih tu dia lebih kepada it's like macam bila orang yang you aim tu mati, you tetap akan simpan dia. You memang takkan lepas dia. Tak kisahlah dia tinggal tulang ke, dia macam mana ke, memang takkan lepaskan dia. Dia macam tu. Itu minyak pengasih. Dia kata kalau minyak macam minyak minyak dagu ni, dia macam I cakap tadi lah, orang apa yang kita boleh tundukkan seseorang tu, tak kisahlah dari segi cinta ke, dari segi dendam ke, dari segi apa ke, dia kata. Cuma dia kata benda ni takkan berkesan pada orang yang selalu jaga wuduk dengan jaga solat. Dia kata macam tu. So okay, I kata kan, so kau tahu nilai ni berapa? Tak, I juga macam tu. Kalau orang yang betul-betul perlu benda ni boleh pergi sampai 50,000 sekecil ni, dia kata. Sebab tu yes, sebab proses nak dapatkan dia pun bukan senang. Itu ada. Proses nak dapatkan dia tu bapak scary je lah. Dia part yang paling scary bagi I. Part yang jenazah tu buka mata. Aduh. Yes. Tu scary, babe. Tu. Serius, since daripada kejadian tu, even ada kelas fardu ain, macam kita kalau macam perempuan kan ada buat kelas fardu ain untuk nikan jenazah, mandikan jenazah kan, I tak berani. Sampailah I dah tua macam ni, I tak berani. I ingat benda tu. Ya, confirm teringat-ingat kan, macam fobia kan benda ni. So, lain macam cerita ni. Aduh. So I cakap, is it berproses ni dah habis? I cakap
proses ni dah habis ke bah? Dia kata no. Dia kata tak adalah, dia cakap no. Ini I just cerita balik. Dia kata belum. Dia kata belum habis. Aku kena tawarkan dulu minyak ni supaya dia tahu siapa tuan dia. Oh, main macam tu pula. Dia kata dia. So apa yang dia buat, dia ambil kitab dia balik, kitab kecil dia tu, dia baca. Dia baca sambil dia pegang minyak tu. So masa dia baca, tengah dia baca tu kan, I dengar macam bunyi tangisan bayi. I dengar bunyi tangisan bayi. And then dekat bumbung, nak kata bumbung dia bumbung yang jenis macam daun tu kan, I tak tahu dia daun apa, tapi yang memang orang asli punya style tu lah. Macam ada orang pijak, ada orang tengah berlari-lari ke atas dia tu. Bising, sangat bising. So dia baca. Then lepas dia baca tu, dia cucuk telunjuk manis dia sebelah kiri. Then dia masukkan darah. Darah dia dalam 2-3 titik. Dekat dalam botol tu. Dalam minyak tu. Yes, dekat botol tu. Lepas je dia masukkan darah dia yang pertama tu, titik pertama tu, tangisan bayi tu lagi nyaring. Sampai masa tu kami kena tutup telinga. Sakit sangat. Bila dah sampai kat genggaman telinga, dia rasa macam tangisan tu macam menyengat tau. Lepas tu bila dah proses dia masukkan darah tu dah habis, dia tutup, habis. Tak ada dah bunyi tu. A few seconds saja. So I tanya balik, apa yang nangis tu? Sekarang ni aku ambil darah daripada perempuan mati, anak sulung yang masih dalam perut. Dia kata. Jadi yang aku umpan ni sebenarnya anak dia. Jadi kalau aku suruh apa-apa, bila aku pegang anak dia dengan darah, bermaksud dia akan ikut apa aku cakap. I kata okay. Then I cakap, once bila nak jual, bila abah nak jual, so kena tukar darah lah. I kata darah yang pertama, maksudnya founder lah senang cerita founder tu tetap dia punya owner. It mean kalau macam contoh dia dah jual, okay kau ikut ni tuan baru kau. Lepas tu dan tuan baru dia ni langgar je pantang dan benda tu akan datang balik. Tetapi dia bukan datang balik macam tu saja. Tuan baru dia ni akan dia makan. Dia akan makan. So pada siapa, I bukan nak ni dia abah tu cerita, I just ceritakan balik. Pada siapa yang memang nak kata memang berniat lah nak ada simpan benda ni dia kena betul-betul teliti dengan dia punya syarat perjanjian and then dia punya pantang larang. If kalau flat sikit saja, memang dia nak darah. Oi, lain macam vibe cerita malam ni. Episod 1 bukan episod 1, part 1 ni. Tu tak senang duduk aku ni. Rasa panas tiba-tiba kan. Aduh yai. Gila ni. Yang ni. So ini adalah cerita pembuatan ataupun macam mana minyak dagu dihasilkan. Yes. Guys, korang dengar tak guys macam mana pembuatan minyak dagu ni? Tak senang satu hal, menakutkan satu hal, pantang larang pula banyak. Gila. Gila. Speechless lah. I macam, sebab this is the first time yang dekat dalam the segment someone menceritakan proses pembuatan minyak dagu ni. First time. Yang ni pun I nak cerita ni pun I kena minta izin dulu tau. Sebab nak kata proses, yes, nak kata I cerita bukan yang spesifik tau. I cerita yang general, benda yang I boleh keep memory lah lagi. Tapi nak kata zaman sekarang kan, you know, sometimes orang tak kuat iman. Ya ke kan dia buat balik, dia bakar. dia buat gila.
Dia buat gila habis, aduh yai. I cannot imagine man, seriously. Tapi masa you menceritakan kisah tentang pembuatan minyak dagunya, you dah minta permission dulu lah untuk menceritakan dekat segmen ni. I minta dulu sebab to me it very sensitive lah, sebab yang I cerita ni bukan something yang sangat-sangat orang macam orang semua boleh ada. I mean bukan semua orang boleh nak kata share benda yang sangat sensitif macam ni. Bukan. Dia macam ni kan. Okay, alright. Itu adalah cerita yang pertama daripada Ain. Cerita tentang proses pembuatan minyak dagu. Okay Ain, so jom kita gerak untuk, because I'm so very speechless right now pasal cerita tu. Okay, alright. So right now jom kita gerak untuk cerita yang kedua. Okay, story kedua ni dia tak berlaku kat Malaysia. Dia berlaku dekat Indonesia. Sebelum ni memang I ada bagi tahu I ada background Indonesia. So benda ni jadi sekitar tahun 2008. Masa tu I ada pakcik yang bernama Mamang Salim. Is it before ni pun I pernah cerita juga masa story I yang nombor 3 tu. So ceritanya masa dia masih kosong, which mean dia masih belum ada apa-apa, I mean badan dia masih kosong lah. Dia masih belum ada ilmu-ilmu yang tak kata boleh ke alam-alam sekian, sebab dia ni mendapatkan seems like macam ilmu-ilmu tu pun bukan I mean memang memang gifted. Dia bukan dia sendiri yang mencari, dia willing nak cari benda tu. So masa ni kosong, dia start masa tu dia ada kepakaran untuk buat welding atau buat macam perabot-perabot, keranda. Dia ada seni lah untuk buat benda tu. So masa tu dia baru sahaja nak buka macam kilang perabot yang kecil-kecil lah, dekat je dengan rumah. Dan rumah pakcik I ni dekat dekat Jawa Timur juga, which is dia dekat kawasan Kabupaten Lumajang. Okay. I don't know, I ada baca komen yang before dia kata di Jawa Barat, so jauh sikit lah dengan I. Tapi hi. Macam lah. Okay. So then benda ni macam mana nak cakap, berkenaan dengan keranda juga. Tapi masa ni pakcik I ni dia hampir give up lah, sebab tak ramai orang yang order dekat dia. Sebab mungkin masa tu dia pun baru, so orang tak yakin dengan hasil dia. Mungkin lah itu apa yang I fikir. Then masa ni pun arwah bapa I baru je meninggal 2008. Which is 2008 ni last destination arwah bapa I untuk ikhtiar dia berubat di Indonesia. So dia meninggal dekat sana. So masa ni dia masih lagi dalam keadaan okay lah. I mean macam apa orang kata, macam journey 40 hari sebelum kematian. Macam tu. So then hari tu, disingkatkan cerita, ada satu hari tu kampung, I tak tahu nama kampung tu, I dah tak ingat. It's like macam bunyi kampung dia tu macam Sari Kemuning macam tu lah. Perjalanan nak ke kampung tu dalam masa 2 jam. Sebab yang I ingat, perjalanan pada kampung pakcik I tu, nak ke kampung tu, kita akan lalu satu laluan orang kata agak seram lah. I mean agak panas lah. Kawasan jalan Rimba Jati. Okay. Okay. So masa tu dapatlah call daripada ketua kampung ke atau ketua masjid macam tu. I dah tak berapa nak ingat. Dia kata dia nak
order satu keranda sebab keranda yang ada dekat dia punya surau kot, tak silap, dah rosak. So dia nak order sebab dia nak order kat tempat lain macam hantar kat dia lambat. So pakcik I ni boleh buat hari ni dan besok boleh hantar macam tu. Sebab dia pun nak guna urgent. Okey lah. Dia ambil order tu, dia buat. So time tu nak hantar. Suppose nak hantar kat dia lepas Zuhur. Tapi sebab ada kekangan ini itu. And then benda tu terlajak lah sampai selepas asar. So kami gerak around pukul 5. Masa tu pakcik I dengan pekerja dia, pakcik I ni I cakap Mamang Salim lah sebab tu memang nama dia kan. Mamang Salim, lepas tu Mamang Herman dengan I. Actually I ni sebenarnya tak termasuk dalam jadual penghantaran tu, tapi I nak ikut. Kata macam gedi lah nak ikut nak jalan-jalan. Macam tu kan. Macam biasa budak-budak muda. So I ikut. Dan masa tu dah gerak kira macam dah waktu petang tu lah. Nak ikut kan. Perjalanan tu kalau kami tak menyinggah makan lah sebenarnya. Benda tu mungkin lah sebelum maghrib dah boleh sampai. Tapi sebab jam, lepas tu lapar sebab daripada pagi tak makan, nak siapkan dia punya keranda tu kan. So kami pun berhentilah makan sosek. Lepas maghrib lah kami nak gerak balik ke sana. Bila dah 1 kilo, lebih kurang 1 kilometer ke 2 kilometer macam tu lah, kami nampak ada seorang macam orang lelaki yang berumur around 30-an macam tu lah. Dia pakai topi jerami, lepas tu dia pakai seluar putih, lepas tu dia pakai baju yang macam jas sarung saja macam tu. Tak ada butang, tak ada apa, style kampung betul lah. Dia bawa 2 ekor kambing. Lepas tu dia tahan apa ni? Orang kat panggil lori pickup macam tu lah. Tracker. Silap macam tracker. So dia tahan. Then kami pun berhenti. Masa tu I duduk dekat tengah-tengah. I duduk dekat depan. Then bila buka tingkap tu kami ingat dia nak tumpang lah. Mungkin dia nak bawa kambing dia ke nak jalan jauh apa semua kan. Lepas tu dia kata saya cuma nak tanya, tapi bahasa dia bahasa Indonesia lah tapi I just cakap kat sini bahasa kita je. Dia tanya, encik nak pergi mana? Dia tanya dekat Mamang Herman ni. Kami nak ke kampung. Kami nak ke kampung ni nak hantar order. Tapi kalau boleh saya tahu, dia kata, apa yang ada dekat belakang tu? Dia tanya. Tu keranda. Keranda, dia kata macam tu. Lepas tu agak lambat sikit dia nak sambung ayat dia tu. Then dia just balas. Dia kata, bapak kalau boleh, kat depan tu dia ada jalan keramat. Dia kata kat situ memang tak boleh ada apa-apa keranda yang lalu. Dia kata macam tu. So kalau boleh, baik bapak patah balik je, hantar besok pagi. Dia kata macam tu. Lepas tu Mamang Salim ni pula dia cakap, InsyaAllah lah pak, tak ada apa-apa. Dia kata. Lepas tu lelaki tu bagi tahu balik, cik, umpama macam ni lah senang sikit cerita. Cik, saya cuma bagi tahu, tapi saya takut encik semua ni akan menghadapi masalah, tak mungkin kemalangan ataupun dia kata mungkin mengalami benda-benda seram. Lepas tu dia cakap macam tu. Lepas tu tiba-tiba yang yang pekerja pakcik I ni, dia kata, cik, dia kata tolonglah, kami cuma nak hantar dan jangan sekat rezeki orang. Dia kata macam tu. Dia ni agak sikit baran lah, sebab kata macam mungkin dia ingat orang tu macam just macam nak prank ke, main-main ke, macam tu kan. Lepas tu dan lelaki tu just cakap, cik, saya dah bagi tahu dan cik kena ingat dan kena hati-hati. Dia kata macam tu je. So then what happened, tutup
tutup tingkap dan teruskan perjalanan. I tengok balik, I pusing balik belakang lelaki tu. I fikir macam takkan dia tak nak tumpang kan. Bila I pusing balik, lelaki tu tak ada. Oh, lelaki tu hilang pula. A few seconds saja, lelaki tu tak ada. I cakap dengan mamang I cakap dengan pakcik I tu lah. Kata, mamang, lelaki tu tak ada. Dia cakap tu, dah jangan tegur-tegur. Dia kata macam tu. Kita teruskan je jalan. Okeylah, I pun ikut je lah. Takkanlah I nak meronta kan. I ikut je. Then what happen, tiba-tiba kan, dah macam setengah jam daripada kejadian yang tadi tu, tiba-tiba hujan lebat. Tiba-tiba je hujan lebat. I kata macam, lebatnya hujan ni apa semua kan. Lepas tu bila dah jalan depan sikit, bila dah macam hujan dah hujan lebat macam tu, bila jalan depan sikit kereta mati. Kereta tu mati. Start tak boleh. Start tak boleh kata. Sudah kata kan. Macam pakcik I yang Mamang Salim ni, dia macam dah feel something dah sebenarnya. Cuma dia tak nak serabutkan fikiran dia. Macam aku just nak hantar, aku nak buat benda baik, aku tak ada nak buat benda jahat ke apa. Dia kata macam tu. So then what happened, tengah hujan macam tu, tak boleh nak start kereta macam tu. I nampak dekat macam kejauhan lah, dia berdepan kan. I nampak like macam orang tengah ramai. Dia bawa keranda. Sis like macam orang memang nak hantar keranda ke tapak perkuburan. I nampak macam tu. Tapi apa yang I pelik, kenapa waktu hujan lebat dan kenapa malam? Yang paling I rasa tak masuk akal, kain yang ditutup dekat keranda tu warna hitam. So I fokus. I tak cakap dengan siapa-siapa lagi ni. I fokus, I tengok betul-betul. Tiba-tiba I dengar macam diorang tengah sebut kalimah tauhid. Macam La ilaha illallah, La ilaha illallah. Memang bunyi ramai lah, sebab I tengok pun like, macam ramai lebih daripada 20 orang. La ilaha illallah, macam tu. I cakap lah kat pakcik I, kata I cuik dia. Cakap, Mang. I cakap, tu. I tunjuk. Mang, I tunjuk. I baru nak cakap dengan pekerja pakcik I ni, rupa-rupanya dia pun dah nampak dah sebenarnya. Dia fokus juga. Dia pun dah nampak. Then pakcik I ni dia tak nak hirau, dia nampak tapi dia tak nak hirau. Dia skip start. Dia try start. Tapi kita orang dua ni duk tengok fokuskan benda tu. Duk fokus benda tu. Tiba-tiba diorang berhenti. Diorang berhenti. Diorang letakkan keranda tadi, and then diorang diorang buat bulatan mengelilingi keranda tadi. Dan yang diorang buat memang tak jauh daripada kereta kami berhenti. Memang tak jauh, like macam 10 langkah macam tu. Oh, dekat je lah. Dekat sahaja. Tapi hujan. Dalam keadaan hujan. Tapi nak kata dia punya tak ada lampu, tapi kami boleh nampak dengan jelas mereka punya aktiviti. Tiba-tiba diorang tengah mengelilingi keranda tu, dan suara mereka tu sangat jelas yang mereka bukan lagi baca macam something like macam ayat-ayat suci, macam ayat-ayat macam tadi Allahu Akbar tu kan. Diorang tak baca tu lagi. Diorang baca ayat yang the sound is like macam Sunda klasik. Ayat-ayat Sunda. So what happened bila diorang baca benda tu, dalam keranda tu
Ada jenazah yang keluar. Yang diorang keliling tadi tu. Yes, ada jenazah yang keluar. Then kain kafan yang membaluti jenazah tu pun warna hitam. So basically diorang keliling benda keranda tu, and ada jenazah keluar dari keranda tu. Yes. And jenazah tu dibalut dengan kain hitam juga. Yes. Pelik. Then paling mengerikan bila jenazah tu mula turn ke arah kereta. Astaghfirullahaladzim. Yang Aduh. paling mengerikan. Yang tu paling mengerikan. Masa tu I menjerit. I jerit. Dia cakap, Mama. I jerit macam tu. Then baca. Then mamang yang kak pekerja yang pakcik I ni dia azan. Dia azan Allahu Akbar. Masa tapi benda tu statik, still fokus kat kami. Dan masuk dengan orang-orang dia sekali. Ramai-ramai pun semua pusing. Oi, meremang rumah gua ni. Lepas tu yang pakcik I ni keep start dia kata. Lepas tu dia kata dia pegang steering, dia pegang kunci tu, Allah, dia tekan hidup. Hidup dia punya tracker tu hidup. Dan masa tu memang tak ni, dia masuk gear, memang dia pecut. Memang dia pecut. Apa yang I hairan, lepas je kami melintasi kumpulan tu, dah tak ada hujan. Oh, so basically dia hujan dekat spot tu je. Yes. Pada pandangan kami, hujan lebat tu macam dia natural hujan lah, yang mungkin depan-depan tu lagi akan hujan. Tapi bila kami melintasi kumpulan tu, dah hujan dah berhenti. Dan tak ada hujan pun sebenarnya. Oh, pelik siut yang tu. Okey, tapi dia tak stop kat situ je. Dia tak stop kat situ je. Benda tu still berlangsung. So, Mama I ni, dia cakap, pakcik I ni lah, dia cakap dengan pekerja dia, macam mana ni, kita patah balik lah. Aku rasa apa yang orang tu cakap tadi memang betul lah. Dia kata macam tu. Lepas tu, kata pekerja dia, jangan, dia kata. Sebab kalau kita patah balik, kita akan patah balik dekat jalan tadi. Kita akan jumpa dia orang balik. Kata macam tu. Baik, kita teruskan. Gitu. Lepas tu, benda tu, tak lama daripada perbualan diorang tu, tiba-tiba keranda yang kami bawa tu bunyi kat belakang 3 kali. Macam ada orang kat dalam yang tengah ketuk. Macam orang yang terperangkap kat dalam tu. 3 kali. Tak, dia bunyi. So masa tu, pakcik I dia tak nak tengok belakang. Dia kata, lepas tu dia pun beritahu kat kita orang, korang pun jangan tengok belakang, korang baca je apa yang korang tahu. Dia kata. So I degil, I jenis tak tengok. Cari penyakit tu lah ni. I nak tengok. So bila I turn belakang, you know what, kumpulan lain tu, yang kumpulan yang kita orang lintas tu, ada kat belakang. Astaghfirullahaladzim, ya Allah. Ramai-ramai diorang dekat belakang. Dekat seat belakang. Ya, betul. It's been tracker ni is like macam Hilux, you know? Hilux. Macam Hilux lah, macam 4x4 lah. Yes. Cuma tracker ni keadaan dia panjang sikit dan dia bunyi sangat noisy. Kan. Ni dia. Benda tu ada kat belakang. Benda tu ada kat belakang. I menangis masa tu. I nak balik. Tolong saya nak balik. Dia cakap I menangis masa tu. So what happened, lepas tu tangan pakcik I ni dia tutup. Dia macam force my face untuk tengok depan. Jangan tengok, dia kata. Jangan tengok.
Dia kata, baca. Dia kata, kau baca je apa yang kau tahu. Kau baca je apa yang kau tahu. Dia kata kan. Lepas tu I pun, I tak tahu. I masa tu I rasa semua doa, doa makan pun I bedal kot. Sebab masa tu memang nak lari mana? Kiri kanan hutan. Nak lari mana? Yelah tu. Memang orang kata dalam keadaan panik yang terlampau lah kan. Kami tak rasa berat. Kenderaan masih berpacu laju. Still lagi berpacu laju. Tiba-tiba brake tak makan. Aduh. Brake tak makan. Pakcik I tekan. I tengok reaction pakcik I ni macam dia cuba macam, you know, like macam kalau kita tengah naik kenderaan, brake tiba-tiba tak function, you like macam bahal ni memang kita akan fikir ke accidentnya. Yes. Dan memang betul kami accident. Dan tapi apa yang nak kata macam ni, nak kata alhamdulillah ya yang kami terselamat lah. Sebab kami masih melaungkan nama Allah lagi. Masa accident tu dia berlanggar dengan orang ke ataupun jatuh tepi tebing ke gaung ke? Jatuh kat tepi dan hampir ke gaung. Oh. Mungkin kalau dah ke gaung tu tak ada lagi Ain dalam the segment kot. Mungkin kan? Ain lain. Tanta yang tengah berborak dengan kita ni pun bukan Ain tak? Jangan buat kelakar. Dah pukul 12.40 pagi ni. Hampir ke gaung. Dan alhamdulillah orang kampung jumpa kami. Alhamdulillah, nasib baik. Orang kampung jumpa kami dalam keadaan yang tracker tu dah memang total loss. Dan keranda tu pun dah macam, you know, keranda tu masa orang kampung jumpa, dia sebab once bila kami dah cat tu kan, apa yang pakcik I buat, dia wrap dengan wrap plastik tu. Dia wrap like macam, yelah takut hujan apa tu semua kan, so that's why dia wrap, dia nak jaga dia punya cat apa tu semua kan. Suppose kalau macam contohlah dengan keadaan accident tu yang berlaku, dia tak pecah yang terlalu pecah habis. I mean bila benda tu dah di-wrap, dibalut, mungkinlah pecah, tapi separuh ke atau just like macam sikit lah, dia tak terlampau pecah. Tapi yang orang kampung nampak, dia pecah teruk. Oh, pecah. Dia like macam benda tu macam lepas geram dekat keranda tu, you know? Faham. Dia memang pecahkan habis. Memang dah tak serupa keranda lah. Memang dah tak serupa keranda lah. Macam tu. I see. So bila pakcik I bagi tahu balik dekat imam yang order ni lah, I bagi tahu balik that situation, dan imam tu pun baru inform. Dia kata sebenarnya ada laluan lain. Dan laluan yang dinamakan Rimba Jati ni memang sangat keramat, which is maybe dia punya pantang larang memang tak boleh bawa that benda-benda kematian kat situ. I see. Dia yang tu dia lupa nak inform. Tapi Ain cerita yang nombor 2 ni, benda yang buat I paling, orang kata jantung berdegup laju sikit tu, part yang jenazah tu keluar daripada keranda tu dengan berbalut hitam, right? Dan dia toleh dan pusing ke arah korang. Yes. Oh, itu tak boleh belah, babe. That one cannot go, kan? I duk terbayangkan macam, I duk terbayangkan yang diorang ni macam berpakaian serba hitam, you know, dengan mungkin kopiah ataupun topi, I don't know, mungkin hoodie ke apa, warna hitam segala macam kan. And semua orang berbaju hitam, and ramai-ramai pusing ke arah korang. Wish. Cannot. No wonder ramai orang yang suka Ain bercerita. Jarang ataupun memang tak pernah dengar lagi lah. Oh, gila lah Ain. Okay, alright.
itu adalah cerita nombor 2 Ain. I pun tak tahu nak komen macam mana. Sebabkan it's a new story for me actually. It's a new experience. Lagi satu dia punya perasaan nervous tu pun macam baru sikit. Faham tak? Selalunya kalau macam kita dengar cerita-cerita biasa, dia punya nervous tu macam okay, kita tahu nervous ni macam mana, level dia tahap mana kan. Tapi yang ni punya cerita, dia punya nervous level tu dia macam lain sikit. Nak pula sekarang pukul 12.45 pagi pula. Aduh yai, pening bela. 3 kali mention waktu jam itu ada. Daripada tadi duduk belik pukul berapa ni kan. Okay, alright Ain, let's go for cerita nombor 3.